Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung pelajaran kita, pertemuan kita yang ketiga. Kita berhenti di muka surat 8 ni, iaitu bahagian kesimpulan, dan saya pun telah uploadkan pertemuan yang kedua, jadi siapa yang terlepas boleh rujuk ya. Pendekatan kita ni bukanlah nak terburu-buru, tetapi kalau boleh kita hadamkan semuanya sekali apabila kita bertemu ni, dan kalau ada masalah ada nak ditanya, bolehlah tanya ya. Supaya kita benar-benar faham tiap-tiap pertemuan tu apa yang kita nak sampaikan. Jadi kita telah buat sebelum ni, kita telah buat objektif yang telah terlalui dan ada rakamannya. Kita telah bincangkan perbezaan di antara ilmu saraf dan ilmu nahwu, dan kita objektif kedua tu kita telah bincangkan apa yang dimaksudkan acuan dan juga wazan perkataan, dan kita pun telah bincangkan kenapakah kita gunakan wazan dan tidak gunakan acuan. Kemudian yang kita nak buat sekarang ni ialah persamaan ataupun kita nak sentuh, iaitu persamaan antara wazan dan imbuhan dalam bahasa Melayu. Kemudian kalau sempat kita buatlah nombor 5 ni, yang objektif terakhir pada pelajaran pertama. Kita tahu bagaimana bentuk perkataan daripada 3 huruf dasar dengan menggunakan acuan ataupun wazan. Jadi sekarang ni kita teruslah kepada muka surat 8 yang kita berhenti pada pertemuan yang ketiga sebelum ni ya. Jadi dalam muka surat 8 tu, dalam sebelum tu, maksudnya sebelum muka surat 8 tu kita telah bincangkan tentang objektif dia, iaitu objektif apa yang dimaksudkan acuan dan wazan. Iaitu kalau kita boleh ingatkan semula, acuan ialah bekas, ada 3 bekas, dan kita letak 3 huruf dasar kepada bekas-bekas itu. Dan bekas itu ada baris-baris tertentu. Jadi itu kita telah bincang, saja kita nak ingatkan semula. Dan berdasarkan kepada 3 huruf dasar sahaja yang terdapat di kamus, kita letak pada acuan tu, dia jadilah satu perkataan. Itu dikatakan acuan ya. Dan di 3 bekas tu, acuan tu, kita boleh letak huruf penambahan sama ada di awal ataupun di tengah ataupun di akhir dan sebagainya, dan banyak ya. Dan dia akan membentuk satu perkataan yang baru dan mempunyai makna yang tertentu. Itu kita telah sentuh sebelum ni ya. Jadi itulah dia contohnya di dalam paparan ni. Ini yang dikatakan acuan, dan inilah perkataan yang dibentuk daripada acuan digunakan 3 huruf dasar. Bentuklah perkataan katab ataupun kutib berdasarkan kepada acuan ni. Jadi apakah dia wazan? Kita nak ingatkan semula, biarlah kita faham betul sebelum kita pergi ke pelajaran lain. Wazan ialah apabila acuan tadi tu digantikan dengan fa ain lam. Itu saja. Jadi kalau kita gunakan fa ain lam, letak di bahagian acuan ni, bekas 3 bekas ni, dengan baris-baris, mengambil kira baris-barisnya, dia akan disebut sebagai fa'al. Jadi membuat perkataan berdasarkan pada wazan tu, jadilah dia katab. Kalau wazan itu ialah fu'il, dia akan jadi kutib. Kalau wazan itu fa'il, dia akan jadi katib. Dan kalau wazan itu maf'ul, dia akan jadi maktub. Jadi itu ialah yang kita telah sentuh ya, dan kita ulang-ulang supaya dia mantap. Kerana kalau kita faham betul-betul apa yang dikatakan wazan, insya-Allah bahagian pertama pembelajaran bahasa Arab itu akan menjadi mudah. Kerana banyak mereka yang belajar bahasa Arab sama ada di peringkat universiti ataupun peringkat sekolah menengah, oleh kerana wazan ini tidak mantap, jadi dia tidak begitu yakin bagaimana nak membentuk perkataan dalam bahasa Arab, dan juga bagaimana nak mengetahui makna-makna tertentu, dan bagaimana nak membariskan satu perkataan itu kalau tidak berbaris. Jadi buku ni terpaksa dibariskan semua sekali.
Jadi itu satu benda yang tidak sepatutnya begitulah. Kalau dia telah menguasai wazan, dia boleh baca buku bahasa Arab yang tidak berbaris dulu. Baik, jadi itu ialah yang kita dah sentuh sebelum ini, dan juga kita telah sentuh objektif yang ketiga tu, kenapa kita gunakan wazan dan tidak gunakan acuan. Kerana ini boleh diulang balik dah ya. Kalau acuan tu nak sebut tu susah, letak huruf mim di awal perkataan, mim tu dibariskan atas, kemudian letaklah huruf tertentu di selepas huruf pertama atau kedua, tiga, itu letih nak sebut tu. Tapi kalau gunakan wazan, kita boleh sebut saja bentuk perkataan kata nama yang bererti yang ditulis daripada kata dasar kaftaba dengan menggunakan wazan maf'ul. Bila maf'ul, automatik kita kena faham bahawa fa, ain, lam tu ialah ruang kosong yang digantikan oleh kaftaba. Jadi maf'ul. Jadi kaf di sini letaklah bahagian fa, ta letak di bahagian ain, dan huruf terakhir tu, kata dasar, huruf dasar terakhir tu, ba letak di bahagian lam. Dia akan jadi maktub. Itulah wazan maf'ul. Jadi perkataan maktub, wazan ni ialah maf'ul. Begitulah perkataan-perkataan lain yang serupa wazan dia, seperti ma'ruf, ataupun makruh, ataupun mansur, ataupun apa sajalah yang bentuk begitu. Jadi itu ialah yang kita telah buat sebelum ni. Dan kita sambung balik untuk hari ini, iaitu kita berhenti hari itu ialah bahagian kesimpulan. Jadi dalam kesimpulan ini kita baca bersama, ataupun saya akan bacakan, dan supaya kita faham tiap-tiap apa yang ditulis di dalam buku ini. Kemudian kalau ada masalah terus tanya, jangan teragak-agak, kerana kita tidak ada nak sesuatu yang kita nak kejar, biar kita faham betul-betul. Tapi kalau ada pelajaran lepas nak ditanya, eloklah kita KIV tunggu di sesi yang kedua nanti. Kerana dalam sesi pertama ni 40 minit kita akan tumpu pada apa yang di dalam buku, insya-Allah. Jadi kesimpulannya, dalam bentuk perkataan dalam bahasa Arab, istilah wazan digunakan. Dia tak gunakan acuan, wazan. Istilah acuan hanya sebagai strategi untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan wazan. Jadi acuan tu 3 bekas kosong. Ini dia acuan lihat ni. Tapi nak sebut ni tak boleh sebutlah, pasal dia orang Arab dulu dia tak pernah nak tulis. Orang Arab zaman dulu mana dia ada whiteboard ke? Tapi dia gunakan wazan. Pasal dia bila sebut maf'ul, dia fahamlah bahawa fa, ain, lam tu ialah menggantikan ruang kosong ni. Dan segala huruf dasar tu akan diletak di bahagian fa, ain, lam sahaja. Yang lain tu kekalkan dari segi hurufnya, baris dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan acuan, iaitu strategi untuk memahami wazan. Jadi jadual berikut menyimpulkan ataupun menunjukkan cara-cara perkataan dibentuk sama ada menggunakan acuan ataupun menggunakan wazan. Jadi contoh beginilah, saya ulang balik ya. Kaftaba kalau gunakan acuan, inilah dia cara nak buat dia. Kaf letak di bahagian ni, mak, kemudian ta letak di bahagian ni, ta bagi depan, maktu, ada waw ni panjanglah sebutan dia. Maktu, kemudian ba di akhir sekali. Jadi maktub. Itulah dia punya sebutannya. Ini perkataan yang terbentuk daripada tiga huruf dasar, kata dasar itu, menggunakan acuan. Ini kena gambarkan sikit. Tapi kalau disebut maf'ul, sepatutnya kita boleh fahamlah bahawa fa'ilam tu akan digantikan oleh kaftaba. Jadi wazan maf'ul, apabila dibentuk satu kata dasar 3 huruf ni, dibentuk dalam wazan maf'ul, dia akan jadi maktub. Begitulah contoh lain. Kha, lam, qaf akan jadi makhluk, dan qaf, ra, ha akan jadi makruh. Jadi ini ialah dikatakan wazan. Jadi pembahagian pertama, ilmu yang pertama yang nak kita kuasai dalam menguasai bahasa Arab ialah ilmu saraf, bagaimana perkataan dibentuk. Kalau kita boleh kuasai ini, insya-Allah akan mudah pembelajaran kita, terfokus nanti. Dan wazan ni banyak. Banyak itu yang penting kita faham apa itu wazan. Kerana wazan ini banyak, kalau anda lihat di muka surat lampiran yang kedua tu, akan dapatilah dalam buku ya, kalau lampiran kedua akan dapati disenaraikan wazan-wazan yang paling biasa digunakan. Iaitu kalau kita lihat buku surat 207 ya, kalau ada buku kita lihat 207, kita akan dapati bahawa wazan-wazan itu, kita pergi boleh kita tengok 27
207. Kita scroll sikit, sama-sama kita tengoknya. 207. Start daripada 207 disenaraikan semuanya wazan-wazan yang kerap kali digunakan. Jadi wazan ni banyak. Jadi kalau kita faham ni penting. Penting kita menguasai wazan dan kita akan sentuh insya-Allah satu persatu ataupun kita akan sentuh cara untuk menguasai wazan ni pada dia punya pelajaran yang akan datang. Ini dia wazan. Kalau lihat dalam paparan ni. Sampai yang kedua ni, ini daripada satu ni, fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'il. Dan banyak ni semua ni, wazan. Sampailah muka surat ni, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan sampai ke muka surat yang, kita boleh katakan terakhir jugalah. Jadi, wazannya yang sempat disenarai 843. 843. Jadi, kalau kita dapat kuasai ini, memang tak perlu hafal, tapi kita faham apa maksudnya. Kalau disebut fu'ulah, kita tahu bahawa fa'il lam ni diganti dengan perkataan lain. Su'ubah contohnya. Jadi fa'ulah dan fu'ul seperti sujud, ruku', ini semua wazan dia lah. Ini kasih gambaran awal dia. Jadi kita akan sentuh insya-Allah wazan-wazan ni. Baik, kita kembali kepada muka surat yang kita berhenti tadi, iaitu muka surat 8 ya. Kita sambunglah. Kita ada objektif yang satu lagi yang belum kita sentuh. Baik, muka surat 8 tadi, objektif yang keempat ya. Ada yang ketinggalan tidak? Okey. Dan okey, nombor 2 ni kita baca juga ya. Apabila istilah wazan disebut, pelajar seharusnya telah memahami bahawa huruf-huruf fa'il lam akan diganti dengan huruf dasar lain untuk bentuk perkataan. Kemudian wazan biasanya disebut tanpa baris akhir. Ini penting juga. Wazan biasanya disebut tanpa baris akhir untuk memudahkan sebutan. Jadi ini disebut bagaimana ni? Maf'ul. Tak sepatutnya disebut maf'ulun. Kerana kebiasaan begitu. Kalau ni sebut fa'il, sepatutnya jadi tak sepatutnya disebut fa'ilun. Kalau ada wazan ni fa'il. Wazan apa? Wazan fa'il. Jangan sebut wazan fa'ilun. Kenapa? Sebab tiga ni, wazan biasanya disebut tanpa baris akhir untuk memudahkan sebutan. Itu yang pertama, nak mudahkan sebutan. Sebutan maf'ul lebih mudah daripada maf'ulun. Dan juga untuk membezakan antara ilmu saraf, iaitu ilmu yang membahaskan baris huruf-huruf dalam perkataan sebelum baris akhir perkataan. Itu ilmu saraf, ilmu membentuk perkataan. Kerana ilmu nahwu ialah ilmu yang membahaskan perubahan baris akhir perkataan tersebut. Jadi maf'ulun, bila sebut lun tu, maf'ulun tu ialah kerja ilmu nahwu. Ilmu nahwu kerja ni ialah membahaskan bagaimana ayat dibentuk. Jadi perkataan saja dia bukan ayat lagi. Dia tak sepatutnya dicampur adukkan ataupun kita harus membezakan. Kalau makruh ialah membentuk perkataan, makhluk membentuk perkataan. Jadi tak perlu sebut makhlukun ataupun makhluqan ataupun makhlukin, kerana sebutan baris atas, baris bawah, baris depan pada akhir perkataan tu apabila perkataan ini dimasukkan dalam ayat nanti. Jadi sebelum dalam ayat dia tak tahu nak sebut macam mana lah, pasal dia bukan ayat. Jadi itu yang harus itu yang dimaksudkan oleh nombor 3 ya. Jadi bila kita nak menghafal perkataan sebagai menambahkan perbendaharaan kata, apabila nak menyebut wazan sebaiknya disebut tanpa baris akhir. Baik. Kemudian kita masuk pada objektif yang keempat. Jadi objektif yang keempat kita ni persamaan antara wazan dan imbuhan dalam bahasa Melayu. Jadi ini sebagai boleh katakan perbandingan je lah. Jadi wazan juga boleh diumpamakan sebagai huruf-huruf imbuhan dalam bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu pun ada huruf imbuhan, bahasa Arab pun ada huruf imbuhan tapi disebut wazan. Ini contoh lah ya, di sini ada contoh lah. Jadi di sini walau bagaimanapun setengah wazan dalam bahasa Arab tidak mempunyai persamaan imbuhan dalam bahasa Melayu. Memanglah itu sifat-sifat suatu bahasa kadang-kadang terdapat ya.
dalam bahasa kita kadang tak dapat dan sebagainya. Jadi perkataan lain perlu ditambah untuk menunjukkan makna wazan tersebut. Ini sebagai contoh untuk perbincangan awal. Contohnya wazan fa'il. Kalau disebut fa'il, wazan ini menunjukkan kepada makna orang yang melakukan sesuatu perbuatan. Ataupun sesuatu itu, suatu perbuatan itu berpunca daripadanya. Jadi yang jelas perbandingannya dalam bahasa Melayu ialah perkataan yang berimbuhan per ataupun pem ataupun per dan sebagainya. Itu di awal perkataan seperti perkataan pencipta. Jadi pencipta, apa maksud pencipta? Ini cipta, kita tahu kata kerja. Tapi pencipta bukan kata kerja, tapi dia nama, kata nama. Menunjukkan orang yang melakukan cipta itu pencipta. Jadi kalau fa'il, khaliq, dia akan jadi begitulah. Khaliq iaitu pencipta. Dan contoh lain ialah tulis. Jadi imbuhannya penulis. Pentulis. Jadi ada perubahan dalam bahasa Melayunya. Dia tak sebut pentulis, dia kata penulis. Kemudian belajar, dia akan jadi pelajar. Milik akan jadi pemilik. Dan seterusnya. Jadi wazan fa'il ini seolah-olah dalam bahasa Melayu dia ialah per. Ditambah imbuhan per. Contoh dalam bahasa Arab beginilah. Perkataan khaliq. Wazannya fa'il. Fa'il. Jadi 3 huruf dasar tu fa'ilah, kha, lam, qaf, ditambah imbuhan di sini yang alif tu panjang. Jadi khaliq yang dibentuk dalam wazan fa'il membawa makna pencipta. Jadi khaliq itu ialah pencipta. Yang mana asalnya dibentuk daripada khalaq. Khalaq telah mencipta. Samalah dalam bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu lain sikit. Bahasa Arab ada wazan, dipanggil wazan tu. Begitulah seterusnya, contoh-contoh lain seperti katib. Katib maknanya apa? Penulis. Daripada katab. Katab telah tulis. Kemudian daris. Kan wazan fa'il, maksudnya panjang sebutan huruf yang pertama tu. Daris. Kemudian ra tu dibariskan pada bawah. Maknanya orang yang belajar. Daripada asal perkataan daras. Daras maknanya telah belajar. Kemudian malik. Malik yaumiddin. Malik, apa makna malik? Iaitu pemilik hari kemudian. Malik yaumiddin. Jadi malik maknanya pemilik. Orang yang memilih sesuatu. Pemilik kereta, pemilik rumah, boleh belaka lah. Pemilik yang asalnya daripada malak. Iaitu fa'al bermakna telah memiliki. Jadi ini ialah contoh dalam bahasa Arab. Wazan tu membawa makna tertentu. Jadi di sini perbahasan sikit. Walau bagaimanapun perkataan seperti qadim. Qadim ni lain sikit. Kerana yang disebut tadi, di atas disebut tadi apa dia? Bukan semua. Maksud perkataan lain perlu ditambah untuk menunjukkan makna wazan tersebut. Jadi kalau qadim, kita tak boleh nak terus letak penambahan per ataupun pem dan sebagainya. Kenapa? Qadim lain sikitlah. Jadi kita kena tambah perkataan lain untuk menunjukkan maknanya. Jadi perkataan qadim berarti yang akan datang. Jadi kita tambah yang akan, lepas tu ada datang tu. Asal perkataan qadim ialah makna datang, telah datang. Tapi kalau kita letak wazan dia menggunakan wazan fa'il, qadim, kita tak boleh kata pendatang. Kerana qadim berarti telah datang dan dia tidak boleh diterjemahkan sebagai pendatang kalau kita gunakan qadim. Jadi kita kena ubah sikit. Kita letak perkataan lain, dia perkataan ini perlu ditambah untuk menunjukkan kepada maknanya. Ya, atau ia perlu diganti dengan perkataan lain. Penggunaan dalam ungkapan seperti al-usbu' al-qadim, al-usbu' ni minggu. Di al-qadim tak boleh kata minggu pendatang. Jadi kita kena sebut, kata terjemahannya kita kena sebut minggu depan. Jadi qadim tadi tu depan. Di al-qadim tu maksud depan. Depan tu yang akan datang lah. Dari segi makna lah. Jadi minggu yang akan datang. Tapi dalam bahasa Melayu kita kata minggu depan. Yang kita tak boleh kata minggu pendatang. Itulah sahaja nak menunjukkan ataupun nak memberi gambaran bahawa bukan semua kita boleh direct terus menterjemahkan kepada letak umbuhan dalam bahasa Melayu kepada suatu kata kerja itu untuk menunjukkan maknanya fa'il. Ini sebagai contoh. Begitu juga ini contoh kedua ataupun wazan maf'ul. Tadi itu wazan fa'il. Fa'il. Apakah makna fa'il? Wazan ini menunjuk kepada orang yang melakukan suatu perbuatan, kebiasaan itu. Kalau wazan maf'ul, apakah makna wazan maf'ul? Menunjukkan kepada makna sesuatu yang mana perbuatan berlaku kepada dia. Kalau fa'il, dia melakukan perbuatan. Kalau maf'ul, perbuatan kena pada dia.
Jadi perkataan seperti mansur bererti yang ditolong, orang yang ditolong. Kalau makruh, yang dibenci. Kalau maklum, yang diketahui. Maksud perkataan tahu itu berlaku pada sesuatu. Jadi benda itu maklum, benda itu diketahui. Kemudian makhluk maknanya yang dicipta. Kalau mahfuz, yang dipelihara. Jadi ini adalah wazan. Beza di antara wazan fa'il dan wazan maf'ul. Contoh awal. Fa'il, kalau daripada perkataan kata kerja, dia melakukan perbuatan itu. Kalau dia tolong, nasir. Kalau dia kena tolong, mansur. Kerana wazan maf'ul menunjukkan bahawa perbuatan itu berlaku kepada dia. Dia kalau mansur itu maksud dia ditolong. Tapi kita gunakan mansur tu sebagai nama orang. Encik Nasir dan Encik Mansur. Sebenarnya encik yang menolong dan encik yang ditolong. Dari segi makna literal. Kalau maklum, kalau alim, yang tahu. Dia yang tahu. Kalau maklum, dia yang diketahui. Kalau khalik, dia pencipta. Kalau makhluk, dia yang diciptai. Itulah makna wazan. Jadi dalam bahasa Melayu, kita boleh bandingkan ataupun kita boleh lihat bahawa makna itu ialah imbuhan per. Satu lagi makna yang di. Tapi ada dua perkataan ditambah itu, untuk menunjukkan makna yang dicipta ataupun yang dipelihara, yang ditolong dan sebagainya. Itu contoh wazan maf'ul. Jadi itu sebagai contoh awal, kerana insya-Allah dalam pelajaran akan datang kita akan lebih terperincikan kepada tiap-tiap wazan ni bagaimana kita nak faham maknanya, dan ada kaedah ni yang disebut sebagai wazan 5. Itu ada dalam pelajaran yang akan datang insya-Allah. Jadi kesimpulannya daripada objektif ni, wazan ialah umpama huruf imbuhan dalam bahasa Melayu. Itu sajalah yang mempunyai makna sampingan yang ditambah kepada makna asal. Dia menguasai cara wazan dibentuk dan mengetahui makna setiap wazan adalah aspek terpenting dalam ilmu saraf. Jadi ilmu yang pertama yang kita telah bincangkan selama ini, iaitu ilmu membentuk perkataan melalui wazan. Jadi itu penting. Jadi kalau kita faham konsep ni, dan wazan yang banyak tu sampai 1000 atau 1000 lebih tu, kita tak perlu menghafal, tapi kita faham bagaimana ia dibentuk. Jadi itu yang penting sekali. Kalau kita dah kuasai ini, insya-Allah kita akan lebih mudah untuk menguasai bahasa Arab, kerana kita terpandu. Jadi wazan sepatutnya kita tidaklah ada masalah sangat. Baik, jadi kita teruskan ya. Dan kalau ada nak tanya, silakan boleh tanya terus ataupun boleh tanya kemudian sekalilah. Dan objektif yang kelima, kerana dalam pelajaran pertama ada 5 sahaja objektif, dan objektif kelima ni sebagai mungkinlah kita kata latihan sikitlah untuk memantapkan lagi apa yang telah dibincangkan selama ini. Dia objektif kelima itu ialah kita mengetahui membentuk perkataan daripada 3 huruf dasar melalui acuan ataupun wazan. Ini sebagai latihan-latihan ataupun sebagai memantapkan lagi apa yang dikatakan acuan dan wazannya. Yang kita boleh lihat contoh-contoh di sini. Baik, pertamanya. Dengan mengetahui makna 3 huruf dasar, perkataan boleh dibentuk sama ada dengan menggunakan acuan atau wazan. Jadi contoh ni, huruf dasar ni kaf tabah. Kalau buka kamus, kita cari entry kaf tabah, adalah makna umumnya iaitu maknanya tulis. Dan di bawah tu ada tulis. Kamus tu akan menyenaraikan perkataan-perkataan yang terbentuk daripada 3 huruf ni. Sama ada penulis, bertulis, penulisan ataupun tertulis ataupun ditulis dan sebagainya, dia akan senarai dalam kamus tu di bawah entry kaf tabah. Jadi kalau kita gunakan 3 huruf dasar ni untuk membentuk perkataan melalui acuan ni. Acuan ni tak kita nak sebut ni, iaitu kecuali kita sebut huruf pertama dibaringkan atas, huruf kedua dibaringkan atas. Letihlah ya. Ataupun kalau wazan kita sebut fa'al aja. Fa'al. Bentuklah kaf tabah dengan wazan fa'al. Makna wazan ni ialah telah berlaku. Jadi 3 huruf dasar ni kaf tabah, iaitu makna tulis. Dan bila kita kata katab, maknanya dia telah tulis. Bukan tulis saja, dia telah tulis. Contoh kedua. Kalau wazan fa'il, ni acuan dia. Huruf pertama baris atas, ditambah huruf alif selepasnya, huruf kedua baris bawah. Nak sebut ni panjang sikitlah. Tapi kalau kita sebut fa'il, kita gunakan kaf tabah menggantikan tempat fa'ilan, kita akan dapatlah perkataan ialah katib. Katib bukan makna tulis, tapi makna penulis, orang yang menulis. Dan kalau kita gunakan wazan maf'ul, nak sebut acuan ni susah kerana letak mim di awal 3 huruf dasar dan bariskan atas. Kemudian huruf
huruf pertama daripada 3 huruf dasar dibariskan mati. Kemudian huruf kedua daripada huruf dasar dibariskan depan, tambah waw. Panjang nak sebut. Jadi kalau sebut maf'ul, dan kalau kita faham apa dimaksudkan dengan wazan itu, kita senang nak letak saja di bahagian fa, ain, lam, huruf kaf, ta, ba. Jadi maknanya, ataupun perkataan dibentuk ialah maktub. Maknanya apa? Yang ditulis. Di asal makna kaf, ta, ba ni makna asal ditulis. Ditulis ni datanglah perkataan telah menulis, penulis, yang ditulis, penulisan pun ada, dan seterusnya. Nantilah kalau kita sentuh makna-makna wazan. Ini contoh saja supaya kita lebih mantap untuk menguasai konsep acuan dan wazan ini. Baik. Kita lihat contoh yang seterusnya, iaitu huruf dasar kha, lam, qaf. Makna umum dia ialah cipta. Baik, kita bentuk perkataan lain berdasar pada 3 huruf dasar ni, berdasar pada wazan. Kalau fa'al, jadi dia akan disebut khalaq. Khalaq makna apa? Telah mencipta. Dia telah cipta. Dan kalau kita bentuk wazan fa'il, dia akan terbentuk khaliq, maknanya apa? Pencipta. Dan kalau kita sebut maf'ul, kita gunakan wazan maf'ul, dia akan jadi, kataan akan jadi ialah makhluk. Dan maknanya berubah menjadi yang dicipta. Itu ialah bagaimana kita membentuk perkataan daripada 3 huruf dasar berdasar pada wazan. Baik. Contoh lain. Ghain, fa, ra. Maknanya umum ialah makna ampun. Baik, kita bentuk wazan satu perkataan baru daripada huruf dasar ghain, fa, ra. Daripada wazan fa'al dia akan jadi ghafar. Ghafar maknanya telah mengampuni. Dia telah mengampunkan. Kalau kita bentuk wazan fa'il, ghafir, kataan akan terbentuk. Dan maknanya ialah pengampun. Dan kalau kita bentuk kataan baru berdasar pada wazan maf'ul daripada ghain, fa, ra, dia akan jadi maghfur. Maghfur ialah yang diampuni. Benda yang diampuni, orang yang diampuni. Baik, ya. Ada contoh sampai berapa contoh ni? Contoh dia sampai 5 saja. Tak apa, kita lihat semua sekali, ya. Tinggal lagi 10 minit ni lebih kurang. Lepas tu Zoom ni akan terhenti, ya. Baik, contoh yang keempat. Daripada mim, lam, kaf. Buka kamus, entry mim, lam, kaf, apa maknanya? Milik, makna umum dia. Kalau kita bentuk wazan melalui perkataan ini, kita bentuk perkataan berdasar pada wazan fa'al, iaitu malak, makna telah memiliki. Kalau kita bentuk wazan fa'il, berdasar pada wazan fa'il, maknanya ialah malik. Perkataan yang dibentuk ialah malik, maknanya pemilik. Dan kalau wazan maf'ul, mamluk, maknanya yang dimiliki, ataupun hamba, ataupun benda-benda lah, apa saja yang dimiliki, itu ialah mamluk. Baik, contoh yang terakhir, ini contoh saja untuk memantapkan konsep acuan dan wazan. Nun, sad, ra, makna umumnya ialah tolong. Kalau kita bentuk wazan fa'al, iaitu nasar, maknanya telah menolong. Nasara abdah, wa azza jundah. Nasara abdah, nasar, itu asal perkataan ini. Nasar, telah menolong, telah membantu hambanya, dan telah menguatkan tenteranya. Nasar, telah menolong. Kalau nasir, maknanya penolong. Kalau mansur, orang yang ditolong. Ya, jadi itulah dia contoh-contoh. Contoh-contoh bagaimana kita nak bentuk perkataan sama ada menggunakan acuan, kita perlu faham maksudnya, konsep dia, dan beralih kepada wazan. Kerana acuan ini ialah untuk sebagai strategi untuk memahami wazan. Kalau wazan ni maksudnya fa'il lam diletakkan di bahagian bekas 3 ni. Acuan yang 30 ni. Letak fa'il lam itu ada wazan. Jadi itu contoh kelima, ya. Dan kalau kita dah faham, alhamdulillah. Kalau tak faham perlu huraian, beritahu saja. InsyaAllah kita ada lagi masa lebih kurang 8 minit ni untuk kita huraikan. Hanya kita boleh simpulkan, ya. Jadi kesimpulan daripada ini pelajaran pertama. Jadi kita tumpukan, kita kena faham apa itu ilmu saraf. Jadi kalau kita lihat daripada awal pelajaran ini, kita nak melihat apakah itu ilmu saraf. Dan kita telah bincang dalam pertemuan pertama
kenapa kita kena sebut ilmu saraf dan ilmu nahu, bukannya ilmu nahu dan ilmu saraf? Kerana ilmu saraf ialah berkaitan dengan perkataan, manakala ilmu nahu berkaitan dengan ayat. Jadi kita sepatutnya menguasai perkataan sebelum kita buat ayat. Jadi kalau kita sebut ilmu nahu dan saraf, dah terbaliklah tu. Macam mana nak buat ayat, perkataan tak kuasai lagi. Jadi itu yang timbul kecelaruan tu. Jadi kita kena ubah. Kita kena beri tumpuan bahawa ilmu saraf dan nahu. Kita bentuk perkataan dulu, daripada perkataan ni nanti barulah kita bentuk ayat. Baik, jadi kesimpulannya, dengan menguasai ilmu saraf, pelajar akan mampu membentuk perkataan baru daripada sebarang 3 huruf dasar yang diberikan berdasar kepada wazan. Jadi ini punya objektif yang utama ni lah. Kita kasih dia 3 huruf dan kita sebut satu wazan, dia boleh buat lah. Kalau dia boleh macam tu, okey, itulah matlamat sebenarnya. Jadi pelajar juga mampu menyebut suatu perkataan yang tidak berbaris berdasarkan tidak berbaris dan mengetahui makna perkataan tersebut berdasar kepada wazan diberikan. Jadi wazan maf'ul kalau tak dibaris, ini kalau kita buang baris ni, dia dah boleh sebutlah. Nak sebut macam mana ni? Contohlah kalau saya buang ni. Sebagai praktikal begitulah. Nak sebut macam mana ni? Jadi kalau dia dah menghafal wazan, dia dah kuasai itu maf'ul, dia automatik dia akan nampak ini rasanya tak boleh lain, dia kena sebut mansur. Kerana bentuk wazan ni sama. Jadi itu rahsia dia boleh baca teks Arab tanpa baris. Pasal dia dah tahu dah. Ini tak ada lain dah. Mansur. Kalau dia kata mana sau ke tak boleh. Pasal tak ada, wazan tu tak ada dalam bahasa Arab. Wazan ni kita nak kuasai. Ada strategi dia untuk menguasai wazan-wazan ni. Itu sebagai contoh. Dan itu kesimpulannya. Dan kalau kita dah kuasai, dah faham, alhamdulillah. Dan kita tinggal lagi nak buat latihan-latihan. Latihan-latihan untuk memantapkan lagi pelajaran pertama ni. Dan pelajaran kedua nanti kita akan lihat ilmu nahwu itu sebagai panduan umum. Kerana kita akan mendetail lagi. Kerana dalam strategi ini, saya suka memperkenalkan dengan sedikit demi sedikit. Tak nak mendetail sangat sampai kita pun rasa amat berat. Jadi sekarang ni dah memadai lah. Dalam 3 pertemuan ni kita telah bincangkan bagaimana perkataan dibentuk berdasarkan pada wazan. Dan pelajaran akan datang nanti kita akan lihat tiap-tiap wazan tu bagaimana dia berkembang menjadi banyak. Banyak-banyak lebih pada 500, 600. Tapi tidak perlu menghafal. Kita hanya faham benda tu. Itu melalui apa yang dikatakan wazan 5. Baik, kalau ada soalan, lagi kita ada 4 minit ya. Kalau tak ada soalan, kita boleh lihat latihan. Dan kalau tak habis latihan kita buat bersama ni untuk pertemuan kini, kita sambung pada pertemuan akan datang. Yang penting, tiap-tiap muka surat dalam buku ini kita akan lalui bersama insya-Allah. Dan kalau terlepas pun bolehlah lihat rakaman-rakaman yang telah lepas, pertemuan-pertemuan yang telah lepas. Tak ada soalannya, kalau tak ada soalan kita sambung aja latihan pelajaran pertama ni. Jadi latihan pertamanya kita nak bezakan di antara ilmu saraf dan ilmu nahwu. Jadi arahannya perhatikan ayat berikut. Ini kalau ini dianggap ayat lah. Dan tentukan sama ada ia daripada ilmu saraf ataupun ilmu nahwu dan beri rasional. Yang pertama, pelukis, lukisan, dilukis, terlukis, melukis. Yang pakai ini bukan ayat ni. Tak logik, tak ada apa yang nampak logik tu. Jadi ini adalah ilmu nahwu. Maksudnya daripada perkataan lukis, jadilah pelukis, lukisan, dilukis, terlukis dan melukis. Jadi itulah dia jawapannya lah sebagai latihan. Kalau yang kedua ni, nampak gaya dia macam ayat sikit. Kenapa? Ini struktur bahasa Arab. Dia tidak macam struktur bahasa Melayu. Telah lukis pelukis itu, lukisan itu semalam di pameran lukisan. Nampak gaya lah. Ini macam ayat ni. Maksudnya, struktur bahasa Arab begitu. Tapi dalam bahasa Melayu kita kena sebut cara lain. Pelukis itu telah melukis lukisan itu semalam di pameran lukisan. Atau yang seumpama dengannya. Setelah kita faham bahawa ini ialah strukturnya bukannya membentuk perkataan tapi membentuk ayat berdasar pada perkataan yang telah
diberikan dalam kurungan ini. Baik. Nombor 3 pun samalah seperti yang pertama tu. Penulis, penulisan, ditulis, tulis, tertulis, menulis. Samalah tu sini nampaklah dia tak logiknya. Dari sini nak susun semula pun tak nampak dia akan jadi ayat. Jadi ini ialah daripada tulis jadilah penulis. Daripada tulis jadilah penulisan. Dan bahasa Arab ni ada. Pada penulis jadi katib, penulisan jadi kitabah. Yang ditulis maksudnya maktub, tulis maknanya uktub, tertulis kutib ataupun maktub pun boleh. Atau menulis yaktub. Itu asal perkataan kaftabah tu ada di situ. Itu akan dibincangkan dengan lebih detail insya-Allah. Dan nombor 4, kalau kita baca, telah tulis penulis itu penulisan ilmiah dalam pertandingan penulisan itu. Nampaklah ini ialah ayat. Dalam bahasa Melayu kita tak boleh kata telah tulis penulis itu penulisan ilmiah dalam pertandingan. Tak boleh, kita kena ubah jadi struktur bahasa Melayu. Penulis itu telah menulis satu penulisan ilmiah dalam pertandingan penulisan itu. Ataupun apa yang melambangkan maksudnya. Iaitu ialah dalam bahasa Melayu kita kena ubah sikit. Jadi nombor 4 ni ialah jelaslah dia ialah dalam kategori ilmu nahwu. Jadi nombor 1 kategori dia ilmu saraf kerana dia membentuk perkataan saja daripada huruf dasar dan dia ada huruf imbuhan. Nombor 2 ialah nampak gaya ia ilmu nahwu kerana ilmu nahwu ni berkaitan dengan membuat perkataan, membuat ayat daripada perkataan. Dan nombor 3 ialah ilmu saraf dan nombor 4 ialah ilmu nahwu. Itu ialah latihan pertama. Dan latihan kedua, saya rasa kita tinggal 1 minit, kurang daripada 1 minit lagi. Tapi saya rasa insya-Allah latihan kedua ni kita akan buat pada pertemuan akan datang. Begitu juga latihan yang ke-3 dan latihan yang seterusnya, ke-4 dan seterusnya. Jadi kalau terputus ni, kita masuk lepas rehat 5 minit atau 10 minit, kita masuk balik untuk soal jawab kalau ada lah. Kalau anda rasa tak perlu soal jawab, tak apa. Tapi lepas terputus ni kita akan sambung untuk sesi soal jawab sama ada pelajaran sekarang ataupun yang telah lepas ataupun apa saja berkaitan dengan bahasa Arab.